Adakah anda sudah bersedia jika sesuatu berlaku pada Malaysia dan dunia? Adakah anda bersedia jika anda terpilih untuk melihat hari-hari berlakunya Tuhan dan hari dibaiatnya Imam Mahdi serta turunnya Nabi Isa AS kembali ke dunia? Tahukah anda bahawa kita sedang memasuki zaman kelima, iaitu zaman Khilafah Minhaj Al-Nubuwah, iaitu zaman yang akan mengikut syariat Nabi Muhammad SAW. Garis sejarah yang diajar di sekolah pasti bermula dengan zaman batu, Paleolitik dan Mesolitik, kemudian zaman logam. Tanyalah sesiapa sahaja, garis sejarah itulah yang akan diberitahu pada kita. Adakah Nabi Adam boleh dikategorikan sebagai manusia purba yang sering diajar di buku teks bahawa pada zaman batu, manusia digambarkan tidak tahu bercakap dan tidak bertamadun? Sebelum Nabi Adam diturunkan ke dunia, Allah telah mengajarkan segala nama benda dan kegunaannya. Kemudian Nabi Adam menerangkannya pula kepada malaikat. Zaman sebenarnya patut diukur mengikut turutan nabi-nabi yang diturunkan, dan ada 5 pecahan fasa pada akhir zaman, bermula daripada era zaman Nabi Muhammad SAW, zaman Khulafa' Rashidin, zaman Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah, zaman Mulkad Jabarian, dan zaman terakhir adalah zaman Khilafah Al-Minhaj Al-Nubuwah. Berdasarkan fakta daripada Rasulullah telah bersabda, akan datang kepada kalian masa kenabian, dan atas kehendak Allah masa itu akan datang. Kemudian Allah akan menghapusnya jika dia berkehendak menghapusnya. Setelah itu akan datang masa kekhilafahan ala minhaj al-nubuwah, dan atas kehendak Allah masa itu akan datang, lalu Allah menghapusnya jika ia berkehendak menghapusnya. Bagaimanakah persediaan anda jika anda sekeluarga berterus-terusan tiada kerja, tiada perniagaan, terputusnya bekalan elektrik, air, internet, dan terputusnya bekalan makanan? Solusi dalam buku Rahsia Keluarga Selamat di Akhir Zaman yang ditulis oleh Coach Akmal Dahlan, seorang pemanah berkuda Malaysia yang membangunkan ladang alam warisan, telah menyusun segala guideline supaya anda sekeluarga dapat bersedia untuk menghadapi pelbagai kemungkinan di akhir zaman ini. Di dalam buku ini juga telah disusun dengan rapi segala jawapan yang akan memecahkan kebuntuan anda pada saat ini. Apakah persediaan anda daripada segi penyediaan makanan, air, alat pertukaran dan pelbagai lagi, termasuk tempat tinggal, bagi tujuan memelihara agama dan iman anda daripada tercemar oleh fitnah akhir zaman? Kemanakah sepatutnya anda sekeluarga berhijrah? Di akhir zaman, anda perlu hijrah ke kampung, di hutan, ataupun di kawasan pergunungan. Tetapi jika anda mahukan pilihan yang terbaik, Muslim Village di Serendah adalah jawapannya. Muslim Village dibangunkan oleh tim Malakat Maut yang diterajui oleh Coach Fazil. Muslim Village berkonsepkan Eco Resort. Eco membawa maksud sebuah tempat yang tenang dan alam sekitar kita terjalin hubungan yang mesra. Di sinilah kita boleh kembali fokus menghargai ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan melihat kehijauan alam, kecantikan malam dengan bintang yang bersinar-sinar, menghirup udara segar. Resort pula menggambarkan sebuah konsep kediaman yang tersendiri. 7 sebab kenapa anda perlu sertai Muslim Village. Pertama, ianya damai dan menenangkan. Kedua, pengajian agama yang percuma. Ketiga, jiran yang mencintai anda. Keempat, pelan jaminan makanan. Pihak Eco Resort akan menyertakan ladang, kebun, reban dan kandang sendiri untuk mengusahakan makanan penduduk sendiri. Kelima, udara segar 30 minit daripada KLCC. Keenam, 7 air terjun menanti anda. Bukan sahaja berhijrah, anda dapat mengisi kehidupan anda sekeluarga dan pengalaman percutian setiap hari di Muslim Village. Yang ketujuh, Tiny House of Great Village. Muslim Village berkonsepkan resort Tiny House. Konsep global ini disertakan dengan konsep big living dan teknologi mesra dan pintar alam. Tahukah anda, masalah umat Islam hari ini boleh diatasi dengan sukan memanah.
Adakah anak-anak anda dibiarkan ketagih dengan gadget yang melalaikan tanpa cuba menghidupkan sunnah Rasulullah dalam kegelapan akhir zaman ini? Memanah merupakan sunnah Nabi Muhammad. Allah telah berfirman, dan hendaklah kalian bersiapkan kekuatan, yakni memanah, untuk melawan mereka musuh-musuh Islam, dan apa yang kalian mampu daripada kekuatan serta berupa pemeliharaan kuda. Aktiviti berkuda juga membentuk kepimpinan dan jiwa kekhalifahan dalam diri, serta jika anda memiliki kuda, anda akan didoakan oleh malaikat dan kuda peliharaan anda. Amat istimewa, sukan berkuda dapat membentuk hati supaya sentiasa bertaut kepada Allah Subhanahu Wa Taala sewaktu menunggang kuda. Isu Palestin yang berlaku pada hari ini akan menyaksikan usaha yang lebih dahsyat daripada Zionis laknatullah yang akan cuba membina Haikal Sulaiman yang ketiga. Sebagai umat Islam, isu Palestin seharusnya diperjuangkan oleh setiap umat Islam. Di Malaysia, kita telah menyaksikan bahawa Yusuf Azmi melalui perjuangannya iaitu Semboyan telah mengangkat isu Palestin setinggi-tingginya. Tokoh seperti Yusuf Azmi melalui perjuangannya iaitu Semboyan wajar kita sokong sepenuhnya, kerana isu Palestin adalah isu kemanusiaan yang serius. Tokoh NGO yang menyuarakan isu kemanusiaan dan Palestin seperti Toki melalui PPIM, Ustaz Nur Azman melalui Al-Aqsa Solution juga harus kita sokong dengan menyalurkan bantuan kewangan kepada NGO yang dipimpin oleh mereka. Malaysia adalah negara yang dicintai oleh rakyat Palestin selain daripada Indonesia, disebabkan salah satu NGO-nya yang mewakili rakyat Malaysia iaitu Aman Palestin. Aman Palestin telah berjuang berhabis-habisan membela ramai keluarga para syuhada melalui penyaluran bantuan makanan, pembinaan hospital, sekolah, rumah serta bantuan perubatan. Buka mata anda besar-besar. Tahukah anda bahawa kuil Sulaiman telah dibina di bawah Al-Aqsa? Sewaktu upacara perasmian tingkat bawah Haikal Sulaiman, Presiden Brazil nampak cemas kerana kuil itu telah pun sedia untuk menghadirkan juruselamat palsu Yahudi iaitu Samiri ataupun dikenali sebagai Mr. P. Kelumpuhan wang kertas, peperangan blok US dan blok China, haji ditunda, kemudian terhenti, Mark of the Beast dan pembinaan Haikal Sulaiman adalah rancangan tatanan dunia baharu ataupun NWO, New World Order, yang akan membawa kepada Pax Judaica. Pax Judaica bakal menyaksikan Israel sebagai ketua dunia dan menggantikan US iaitu Pax Americana. Israel bakal membuatkan seluruh umat Islam marah, bukan sahaja kerana menjadi ketua dunia, malah kerana menggunakan taktik berdamai, kemudian mengisytiharkan Al-Aqsa sebagai International Reserve atas nama Solidarity, kemudian merobohkan Al-Aqsa. Perkara itu bakal mencetuskan api kemarahan yang tidak terbendung dalam hati seluruh umat Islam seluruh dunia dan akan menyebabkan kemunculan panji-panji hitam daripada timur. Heifer merah akan disembelih di ruangan Haikal Sulaiman yang akan menandakan kedatangan Mesiah palsu, serta bunyi trompet Yahudi akan dijalankan di atas tapak Masjid Al-Aqsa. Antara tujuan Yahudi menggali di bawah Al-Aqsa adalah untuk bersama-sama misteri merebut dan mencari tabut sakinah ataupun disebut The Ark of the Covenant. Zionis laknatullah percaya bahawa apabila tabut berjaya ditemui, maka keagungan dan kejayaan Yahudi akan kembali bagi mencapai misi menguasai dunia. Jika anda ingin dibantu bagi mendapatkan set memanah, baju semboyan dan buku panduan keluarga selamat di akhir zaman, sila WhatsApp nombor yang tertera ataupun sila klik link di description di bawah video ini. Sama-sama kita bantu bagi mempersiapkan hati kita
batin kita bagi melihat kemerdekaan Palestin buat selama-lamanya. Palestin bakal merdeka dan kita umat Islam di Nusantara yang akan bersama-sama Indonesia membebaskan Palestin. Adakah anda sudah bersedia mengangkat panji hitam? Question is, when should we leave the cities and relocate in the remote countryside? When should we do that? My answer is you should have already done. Arab Quraisy sudah, Kurdi sudah, Turki sudah, Melayu akan datang. Jangan lupa. Berjanjilah kalian, demi Allah, jangan pernah kalian padamkan api-api perjuangan yang selama ini kami nyalakan. Allahu Akbar. Siap lanjutkan perjuangan, siap teruskan perjuangan. Allahu Akbar. ايدي بايدك نحمي الاقصى رمب بيخسى لا يظلم الامريكان. ايدي بايدك نحمي الاقصى من فرعون ومن هامان. حكم ترامب بقدسي يخسى لا يظلم الامريكان. ايدي بايدك نحمي الاقصى من فرعون ومن هامان. حكم ترامب بقدسي يخسى لا يظلم الامريكان. نادي بغداد الابيه يا بيروت ويا عمان يا الرباط المغربيه انه قدسي ما تنهان. نادي تونس والجزائر يا كويت النخوة نادي نفدي صرخات الحرائر نفدي قدس الشهادي. يا المنامة هات النخوة ويا رياض الشهامي لو حوابو ظبي الخوة نحمي قدس الكرامي. حكم ترامب بقدسي يخسى لا يظلم الامريكان. ايدي بايدك نحمي الاقصى من فرعون ومن هامان. حكم ترامب بقدسي يخسى لا يظلم الامريكان. صنعاء ومسقط عماني ويا دمشق بلاد الشام. القدس تصرخ حزناني بين اخواني كيف انضام. عز القاهرة المصونة مع عز رجال الخرطوم من عز القدس الميمونة لازم لشل القدس نقوم. يا نواكشوط الغير طلي نداك الأقصى حموني ويا جزر طامر نهلي هاتي غضبة مروني. حكم ترامب بقدسي يخسى لا يظلم الامريكان. ايدي بايدك نحمي الاقصى من فرعون ومن هامان.
يخسى لا يا ظلم الأمريكان. طرابلس الحرة الليبية مقديشو مع جيبوتي نادوا على القدس الفاتية يا قدسي لا تموتي. القدس تنادي تركيا وتنادي عز اسطنبول وكوالالمبور الحمية يا جاكرتا هاتي خيوم ويا أمة نبينا بالأقصى وصلنا بيه فلسطين الحرة لينا للمسلم والعربي. فيها الصهيوني رح يخسى لا يا ظلم الأمريكان. ايد بايدك نحمل أقصى من فرعون ومن هامان. حكم ترامب بالقدس يخسى لا يا ظلم الأمريكان. ايد بايدك نحمل أقصى من فرعون ومن هامان.